وكان أبو طلحة يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع رفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطوننا كل واحد وضع له حجرة يشد بها بطنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selak perut kami untuk menunjukkan kepada Nabi perut kami terikat dengan seketul batu kerana menahan lapar. Maka Nabi SAW selak perut baginda dan kelihatan dua ketul batu terikat di perut Nabi SAW. اثنتين قال إذا عندكم حجرة واحدة ففي بطن رسول الله حجرتين شد بهما بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. Kalau di perut para sahabat cuma ada seketul batu kerana menahan lapar, maka di perut Nabi lebih lagi. Ada dua ketul batu di perut Nabi menahan lapar. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال أنس رضي الله عنه جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد أصاب بطنه بعصابة في رواية بحجر فقلت لبعض أصحابي لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ قالوا من الجوع. سيدنا أنس عبده الصغير يقول له يتعجب بالليش هذا قال فذهبت إلى أبي طلحة زوج أم سليم قلت يا أبتاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه فسألت بعض أصحابه قالوا من الجوع. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW mengikat perut baginda dengan kain. Dalam satu riwayat, saya melihat perut Nabi diikat dengan batu. Maka Sayyidina Anas ketika itu masih kecil, tak faham apa yang berlaku. Maka Sayyidina Anas kata, saya pun bertanya kepada sebahagian para sahabat, kenapa Rasulullah SAW ikat perut baginda? Maka mereka bagi tahu kerana lapar. Maka saya pun balik, kata Sayyidina Anas, saya berjumpa dengan Abu Talhah. Abu Talhah ni ayah tiri kepada Sayyidina Anas, iaitu suami kepada Ummu Sulaim. Maka Sayyidina Anas berkata kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, wahai ayah, saya lihat Nabi SAW ikat perut baginda. Saya tanya para sahabat, kenapa baginda ikat perut baginda? Mereka kata, kerana lapar. دخل أبو طلحة على أمي قال هل من شيء في عندكم من نطعم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم عندي كسرة من خبز وتمرات. إن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا وإن جاء آخر معه قال عنهما بيكفي سنين. Setelah itu, ayah saya iaitu Abu Talhah pun bertemu dengan ibu saya, Ummu Sulaim. Dan Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ada tak apa-apa makanan yang boleh kita berikan kepada Nabi SAW? Ummu Sulaim menjawab, saya cuma ada secebis roti dan beberapa biji kurma yang hanya cukup untuk Nabi saja. Kalau makan untuk Nabi seorang saja boleh cukup. Kalau dua orang makan pun dah tak cukup dah. وهذا حالهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بما كانت معلقة قلوبهم وما كان يشغل بالهم وفكرهم في مقصدهم في الحياة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. Begitulah sederhananya kehidupan para sahabat. Fikiran mereka itu tidak tertumpu untuk kemewahan hidup di dunia sahaja. Bukan dunia sahaja yang menjadi matlamat kehidupan mereka. Semoga Allah meridai para sahabat radhiyallahu anhum. إذا اختيروا لصحبة زين الوجود صلى الله عليه وسلم وكانوا رأس هذه الأمة وخيارها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. Oleh kerana itu mereka dipilih Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini adalah asas yang penting dalam kalangan umat ini. Semoga Allah meridai mereka. ولذا لما قال بعض التابعين لبعض الصحابة لو أن أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا ويمشي على الأرض. قال له خفف بعض قولك ما أدري لو أدركت أين تكون وماذا تفعل لعلك تكون في الجيش اللي يقابله. قد كنا في اختبار وابتلاء وشدة وكذا وكذا وصبر كذا كذا ما أدري لو خفف كلامك هذا ما تدري ما ندري لو أدركته تكون مع من تكون مع أبو جهل ولا ما. Ada sebahagian para tabi'in berkata kepada para sahabat, kalaulah kami sempat hidup sezaman dengan Nabi SAW, kami akan dukung Nabi. Kami takkan biar Nabi pijak bumi, kata para tabi'in ini. Maka para sahabat berkata, jangan cakap besar.
kamu tak sempat hidup dengan Nabi zaman kami dulu. Ujian yang kami dapat sangat besar, kata para sahabat. Kalaulah kamu ada pada zaman itu, zaman Nabi, entah-entah kamu bukan berada di saf bersama dengan Nabi, entah-entah kamu bersama dengan barisan musyrikin, dengan Abu Jahal yang menentang Nabi SAW. Jangan cakap besar. Ujian yang kami dapat, kata para sahabat, bersama dengan Nabi sangat besar.